Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan yang zahir, yang terang, yang nyata adalah hukumnya itu dengan ijtihad. Itu. Dengan ini diketahui, kita faham akan bahwasanya tidak benar perkataan Hasan Bandu. Apa cerita kita ni? Cerita kita masalah berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Jadi ini bukan tauhid fiqh. Apa dia fiqh? Nak mengeluarkan hukum. Jadi mengeluarkan hukum dasarnya cepat ambil daripada Quran atau hadis atau ijma'. Jadi belum dulu ni, masa Nabi dulu ni, imam-imam yang empat tak ada lagi. Syafi'i, Maliki, Hambali. Pasal Nabi tu ada. Tak payah nak ijtihad, Nabi dia ada sendiri. Kemudian lepas satu masa barulah timbul ni. Ulama mana-mana 4 orang ulama tokoh ni. Sebelum pada timbul depan ni sahabat tu boleh dah dapat ijtihad. Dekat tu. Macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, orang dekat dengan Nabi. Kalau depa ni ijtihad boleh ke tak? Dan ada ke tak masa depa tu dapat ijtihad? Atau sekat Imam Syafi'i ni. Hasan Bandu kata dulu tak ada ijtihad, tak ada mujtahid. Yang timur mazhab ni sekat ni. Sekat imam-imam yang pak. Jadi perkataan Hasan Bandu tak betul. Nak rak tu je. Dan yang zahir adalah hukumnya itu dengan ijtihad. Sa'ad bin Mu'ad kemarin. Salah seorang daripada sahabat. Sa'ad bin Mu'ad, dia hukum. Berarti apa dia? Tawanan perang. Dia kata bunuh bang. Hak laki-laki tu, hak musuh kita tu budak-budak, dengan perempuan kita belah bahama. Kata dia hukum tu dengan ijtihad dia. Nabi kata betul. Dan yang zahir bagi kita faham adalah hukumnya itu dengan ijtihad. Hukum siapa? Hukum Sa'ad kemarin ni dengan ijtihad dia lah. Dan dengan ini huraian diketahui akan bahwasanya tiada benar perkataan Hasan Bandu. Hasan Bandu ni kaum muda, ulama Indonesia, banyak Indonesia tu, hak sesat banyak, macam-macam puak di Indonesia tu. Ulama kita pun banyak di situ. Hasan Bandu ni satu orang kaum muda. Perkataan Hasan Bandu, mereka, siapa dia mereka? Dia kata apa? Mereka umat Islam ambil hukum langsung dari Quran dan Sunnah. Itu kata Hasan Bandu. Kerana jika hukum Yahudi Bani Quraidah itu sudah ada nas dalam Quran atau Sunnah, nasihat tidak menyuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sa'ad. Kalau betul pasal apa Allah Taala suruh Sa'ad ijtihad? Itu rak syakadi kepada Hasan Bandu. Hasan Bandu kata tak ada. Itu tak kena. Nasihat tidak menyuruh oleh Rasulullah SAW akan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dengan menjatuhkan hukum atas Yahudi. Ni Rasulullah kata, mula hukum, hukum sendirilah. Jadi mana Rasulullah serahkan yang keluar hukum. Jadi mana ni boleh ijtihad. Apa salahnya? Tapi tak masyhur pasal tu. Ijtihad tak masyhur lagi. Bahkan yang betulnya setengah hukum-hukum itu diambil langsung daripada Quran. Terus ambil daripada Quran atau hadis, dan setengahnya hukum tu diambil daripada ijma' atau qiyas. Tempat dasar kita 4 tu habis. Dan setengah manusia kuasa mengambil hukum dari Quran dan hadis. Setengah manusia, bukan semua. Manusia mana? Manusia yang alim macam kita mana boleh. Dan setengah manusia yang manusia ulama kuasa mengambil hukum dari Quran dan hadis-hadis. Dan setengah manusia tiada kuasa pasal dia jahil. Macam kita ni, kita tumpah orangnya. Orang buat hukum kita ikutlah. Kita bukan pandai, kita tak cukup alat. Dan setengah manusia tiada kuasa, ia mengambil dengan sendirinya pasal dia jahil. Maka yang wajib atasnya, atas manusia yang tak kuasa, mengikut akan ulama yang kuasa mengambil. Tak pakai Syafi'i lah. Syafi'i dia kuasa. Ni mazhab tak mau pakai. Apa? Cuma perlih dia begitu juga. Mungkin perlih. Tak mau pakai mazhab. Pakai kita sendiri.
Kita sendiri ada kuasa nak buat keluar hukum. Cara pakai Imam Syafi'i, cara pakai Imam Pak, pakai kita sendiri apa pun. Mana boleh, itu sesat. Kita bukan tarah ulama. Adapun ijma' pula, maka tiada ada ia pada masa hidup Rasulullah SAW. Tak ada ijma'. Nak ijma' apa Nabi itu ada. Masa hidup Nabi nak ijma' apa? Nak pakak buat keluar hukum. Ijma' tu pakak buat keluar hukum. Pakak apa Nabi itu ada? Tanya Nabi ya. Pakak dah masa tu. Adapun ijma', maka tiada pasal apa jadi ijma'. Yang jadi ijma' pasal dalam Quran tak ada. Dalam hadis tak ada. Kalau ada Quran dalam hadis tak jadi gaduh ijma'. Nak ijma' apa lagi dah Quran tu ada. Hukum tu ada dalam Quran. Hukum tu ada dalam hadis. Ini benda yang baru timbul. Tak ada hukum dalam Quran. Tak ada hukum. Dalam Quran pun cari tak bertemu. Dalam hadis pun cari tak bertemu. Hukum benar ni benda baru timbul. Pakai ijma' lah. Pakai. Beri pun ulama' buat putusan. Tu ijma' masa Nabi tak gaduh Nabi tu. Dah kita tanya Nabi. Ni Nabi tak ada. Putih pun ijma'. Adapun ijma', maka tidak ada ia pada masa hidup Rasulullah SAW. Pasal apa? Kerana telah terdulu kita cakaplah kemarin bahawasanya ta'rif ijma' itu, yang kata ijma' itu apa dia? Ittifaq, setuju. Sekalian mujtahid, ulama-ulamanya mujtahid, setuju bila kemudian daripada dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi dah tak gaduh. Itu kata ijma', pakatan ulama sesudah Nabi wafat. Atas satu-satu hukum. Hukumnya baru timbul. Masa Nabi dulu tak ada radio, masa Nabi tak ada telefon, masa Nabi dulu tak ada alat-alat ni. Lah ni timbul ni hukum. Akad nikah dalam tu Iman duduk di Kuala Lumpur tu. Hari tu nak tunang duduk sini. Ahmad, aku nikahkan kau dengan pinangan kau Fatimah bin Zaid dengan maharnya 524 rial tunai. Aku terimalah nikah bagi diri. Sah tak nikah betul? Dalam telefon dulu ada. Masa Nabi ada telefon. Ada apa wayang apa tak ada. Macam mana tu? Itu baru timbul. Tu nama macam mana Nabi betul. Ijma' ulama lah. Perkataan ulama tu nanti memutuskan sesuatu hukum. Kerana kita tak ada sedekah kalau pula. Tu cara dia. Baru timbul tu. Dulu tak ada. Siapa alat-alat tak ada lah ni timbul macam-macam. Hukum tu Nabi di mana? Dalam Quran tak ada. Dalam hadis pun tak ada. Ijma' dah ulama nak ijma' dah qiyas. Qiyas. Habis. Pasal yang kedua. Pada masa sahabat radhiyallahu anhu pula. Adalah sahabat radhiyallahu anhu mengeluar mereka itu akan hukum Quran. Tak apalah Quran ada maksudnya. Sahabat pula orang alim. Adalah sahabat radhiyallahu anhu mengeluar mereka itu akan hukum Quran dan hadis dan lain daripada keduanya Quran hadis qiyas ijma' daripada keduanya itu, tetapi masa tu tiada berluas-luas, tak heboh lagi. Jadi mazhab ni tak ada tu lagi pasal dekat dengan Nabi sangat lagi, tetapi tidak berluas, tak heboh mereka itu pada menetapkan segala masalah. Jadi tak ubah heboh lagi lah pasal benda tak timbul banyak. Dan menjawab pertanyaan pun tak heboh. Bahkan menyimpankan mereka itu, mensakatkan mereka itu sahabat atas segala petua tu saja. Yang memtua oleh mereka itu akan mereka yang bertanya. Tu saja tu ya. Nak buat keluar petua umum tak ada lagi. Cuma petua khas untuk orang tanya ya. Bila ada orang tanya dia bagi jawapan. Bila orang tanya dia bagi jawapan. Ke belakang ni Imam Syafi'i buat petua khas, petua umum. Jadi bukan hak tu saja, masalah apa pun dia buat petua tahu. Itu orang panggil mujtahid. Hukum ni. Orang tak tanya. Dulu untuk orang tanya, jawab untuk orang tanya. Dia tak heboh punya anak-anak ni. Belakang ni barulah. Sama ada masalah orang tanya ke tak tanya berkait dengan perkara ni, buat mari hukum berhabis. Itu jadi mazhab. Bahkan menyimpankan mereka itu sahabat atas segala petua yang mempetua oleh mereka itu akan mereka yang bertanya. Tu saja, sikit-sikit saja daripada hukum perkara yang sudah terjadi. Dan tiada menerangkan mereka itu sahabat akan fikiran pada suatu yang belum terjadi. Tak ada lagi. Masa tu belum jadi masalah ni hak baru timbul. Jadi tak ada lagi.
Maka apabila sudah terjadi benar ni, hukum lagu mana pula ni, nascaya berijtihad mereka itu Syafi'i lah, waktu baik pada mengeluarkan hukumnya. Dan kerana yang demikian itu, apabila terjadi adalah barang yang diceritakan daripada pembesar-pembesar sahabat. Sahabat tu ingat lagi petua-petua tu sedikit juga dekat mana ada. Dan adalah mereka itu sahabat pula berdalil pada petua mereka itu. Jadi tak ada jadi kitab mazhab, tak ada lagi. Tapi ada cara-cara mazhab, tak ada dah. Pertama, tepat ambil dengan Quran. Kerana Quran itu asas. Apa asas? Dasar. Asas Indonesia, dasar cakapan Indonesia. Cakapan kita peredu. Cakapan kita peredu bagi agama Islam, Quran pula. Itulah tempat ambil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam hadi. Al-yawm ini hari pada Arafah. Tahun yang ke-9, tahun yang ke-10. Akmaltu lakum dinakum. Hey Muhammad, aku sempurna bagi kamu agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurna nikmat aku ni. Wa raditu lakumul Islam. Aku redha bagi kamu Islam. Ada belakang Quran. Itu akhir Quran. Semua ada sini. Tapi kita nak ambil payah. Kadang-kadang cara umum, kadang-kadang cara khusus. Cara khusus sebenarnya dia sebut terus terang. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Terang. Mahalal Allah Taala akan jual beli, meniaga, halal. Terus terang, tenang. Wa harrama ar-riba, mengharamkan riba, tenang. Benda yang tak tu pula. Benda-benda yang dia sebut tak terus terang, itu yang payahnya. Benda tersebut dalam Quran tapi tak terus terang, sebut cara umum. Itu berhajat pada Nabi hurai. Ayat tidak hurai waktu itu. Ada dalam tu dah, tapi kita nak ambil tak boleh. Tak tahu nak buat terbit apa maksud ayat ni. Nabi lah hurai. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turun kepada engkau Muhammad akan Quran litubayyana linnas, supaya engkau hurai bagi manusia. Ayat tu banyak dalam ayat Quran. Ada belakang dah semua itu. Getah sekerat ada dalam Quran. Kayu balak ada dalam Quran. Ayat dah mana getah sekerat? Baca kan? Kayu balak ayat dah mana? Ada dalam Quran secara umum. Wal fulka tajri fil bahri, bermula kapal berlari di dalam laut bawa barang dagangan sekerat kayu, ada tak? Sebut secara umum. Sebut kapal tu mana kapal muat apa? Muat barang dagangan. Dagangan tak ada masuk belakang lah. Rotang, sekerat, hak ni, besi, timah. Tapi secara umum lah. Tak sebut secara khusus. Itu payah nak ambil. Nabi lah tu. Ulama lah waktu tu. Lagi. Kerana Quran itu asas, dasar, ummi, peredu bagi agama Islam. Ni yang kita ambil hari-hari ni. Situlah tempat dia. Di situ tempat ambil. Tinggal ni habis. Baca Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawati. Jadi ibadat dengan bacaannya tu. Ayat-ayatnya tu mempunyai menerang beberapa perkara yang banyak. Yang bersangkut dengan hukum, dengan cerita-cerita Nabi-Nabi dulu, dengan pengajaran-pengajaran. Ada belakang dalam Quran. Sunjunglah Quran. Bacalah Quran. Itulah tempat pegangnya. Tak ada tu tak ada. Lain tu rendah dah, pakat rendah dah. Hadis tu pakat rendah dah. Jadi Quran tu asas. Kerana Quran itu asas, dasar, peredu, umbi bagi agama Islam. Duduk situ belakang. Wa anzalna ilaikal dzikra, aku turun kepada engkau Muhammad Quran litubayyana linnas, supaya engkau terang bagi manusia. Ayat Quran tu ada setengahnya terang, ada setengahnya sulit. Betul, hak sulit-sulit tu hurai bagi dia bererti. Hak sulit-sulit ayat tu hurai. Maksud ayat ni boleh banyak dalam tu. Dalam ayat pendeknya tapi hurai yang banyak. Tu cuba kita baca. Qul huwallahu wa ilahukum ilahun wahid. Berakidah. Kan Quran juga. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Pendek ya. Satu lagu mana? Satu lagu kita ni. Kena Nabi hurai lah. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Satu lagu mana?
satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Ada dalam Quran? Tak ada. Dia sebut nikah gitu ya. Nabi lah, itu bayinan ni lah. Kau dah terang bagi manusia. Maksud dengan satu, zatnya satu. Satu pada zat tu, ternapi upakam. Satu pada sifat lah. Luas. Banyak. Turun ayat tu sikit lah. Kita tak payah nak buat terbaik. Orang lama buat terbaik baru kita nampak. Nabi ke ulama mujtahid buat terbaik daripada ayat tu, barulah kita nampak. Tidak kita kata wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Satu macam mana? Satu macam aku lah. Habis. Satu tu. Bunyi sikit lah, tapi huraian. Itu maksud dia. Hukum hakam berlaku tu juga. Bunyi itu sikit lah, tapi hukum tu baik situ berapa kali. Dalam umum ayat tu. Kerana Quran itu asas, dasar bagi agama Islam. Dan adalah mereka itu sahabat sangat mengerti. Mereka cukup faham, kita mana boleh. Dan amat faham. Pasal apa? Dan adalah mereka itu sahabat Nabi sangat mengerti dan amat faham akan kehendak bagi ayat-ayat Quran. Pasal apa mereka faham? Kerana bahwasanya Quran tadi, turun Quran itu dengan bahasa mereka itu bahasa Arab. Cakapan dia bukan cakapan Anjam. A'jamiyun am Arabiyun. Adakah Quran bahasa Anjam atau bahasa Arab? Quran Arabiyun, bahasa Arab. Orang Arab dia cukup erti ya. Pasal Nabi kata ahibbu al-Arab li thalathin. Ahibbu al-Arab li thalathin. Kamu kasih kepada Arab ke pasal 3. Ini Arabiyun, Nabi kata aku Arab. Wal Quran Arabiyun, Quran itu bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannah fil jannah Arabiyun. Cakapan ahli syurga, sama-sama ahli syurga cakap Arab. Kasihlah kepada Arab. Pasal aku Arab, Quran pun Arab. Kita nak cakap dalam syurga esok, cakap Arab, tak cakap Melayu. Belajar di mana pula? Menjadi pandai. Masuk dalam syurga esok, Tuhan ilham bagi pandai. Cakap Arab cair. Tak payah dah mengaji lah. Betul? Ni tak. Ada bahasa Inggeris. BI pun. Naik pokok getah nak cakap orang putih. Nak tuan lah benda nak cakap orang putih. Awak megah ke mana orang putih? Ahibu al-Arab. Kasih bahasa Arab. Mengaji bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Kira megah orang putih. Itu kata sesat kuat tu. Tunjuk hak orang lain. Hak kita pelekeh. Doakih hak bahasa tu. Tuhan marah. Wala taqulu lil kafir sayyidan. Wala taqulu lil kafir sayyidan. Jangan kamu kata kepada kafir itu datuk liung, datuk ni, datuk, jangan. Ketik. Datuk ai. Atau pakaian ing. Nama-nama mereka. Datuk pun datuk. Permintaan. Jangan. Wala taqulil kafir sayyidan. Jangan kamu kata kepada kafir datuk ke tuan ke, jangan. Tuan pun tak dipanggil. Orang kafir. Pasal apa? Orang tu nak pijak masuk neraka. Mudah hakim naik apa? Mudah hakim naik apa? Orang tu nak pijak masuk neraka. Okey. Ini dia sunjung. Orang hak kita tahu tepi. Itu hadis terang-terang, tak bagi. Hak kita ada, guna hak kita. Kerana dan adalah mereka itu sahabat sangat mengerti dan amat faham akan kehendak bagi ayat-ayat Quran itu. Pasal pada mereka faham, kerana bahwasanya turun Quran itu dengan bahasa mereka itu bahasa Arab. Mereka orang Arab. Kita mana reti. Dan mengetahui mereka itu sahabat akan segala sahabat turun bagi segala ayat itu. Ayat tu ada sababun nuzul. Sahabat bagi turun ayat ni pasal apa? Sahabat ayat ni pasal apa turun di mana? Ayat ni turun di mana? Pasal apa yang boleh turun ayat ni? Mereka faham.
Mereka boleh mujtahid, mereka cukup Allah. Kita nak mujtahid macam mana? Ayat Quran pun kita tak ingat. Sahabat-sahabat tu, sahabat ni nasih masuk, kita tak kerti. Jadi, ayat Quran tu bukan dia boleh turun saja-saja. Ada sahabat-sahabat dia. Tengok Nabi balik daripada Arafah. Sampai ke Mina. Jadi, sampai ke Mina hari raya haji. Turun. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Turun di mana? Harap tahu turun di Mina. Apa turun di Mina? Pasal arah Nabi. Jadi, inna a'tainakal kautsar pagi raya. Aku kurnia wahai Muhammad akan dikau di syurga kolam Kausar. Nak beri kamu dan umatmu. Fasalli li rabbika. Semayanglah hai Muhammad kerana Tuhan kau. Semayang apa? Semayang raya haji. Wanhar dan tekuk. Tekuk apa? Tekuk unta, tekuk lembu, tekuk kambing. Sembelih kerbau. Turun di mana? Turun di Mina. Arab tahu ayat ni turun di situ, ayat ni turun di sini. Ayat kita mana tahu? Kena mengaji. Kan satu mereka ijtihad boleh. Mengerti semua bahasa dia pula. Turun, tempat turun pun dia tahu. Itu ayat Allah yarham. Tok guru kami pada kalau naik utah ke Mekah dulu naik utah. Kau jalan tu dia tahu habis. Ana ayat tu pun tak ni. Ayat dia nak baca lagi ada turun tu. Tu kan tu. Kan jalan. Ayat safari. Ayat hadari, ayat laili, ayat saifi, ayat syita'i. Ila fi Quraisyin ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Ayat syita'i ayat turun musim sejuk. Ayat saifi ayat turun musim panas. Depa tahu semua. Kita tahu apa? Ayat Quran gitu ya. Tu. Dan mengetahui mereka itu sahabat akan segala sahabat turun bagi segala ayat itu. Dia tahu. Tambahan lagi pula depa tu sahabat berkat depa berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhimpun bila dengan Nabi? Jauh subhanallah. Kita pakai depa lah. Boleh sangat depa tu mujtahid. Nak rah Hasan Bandung. Hasan Bandung kata sahabat tak boleh mujtahid. Mana tak boleh mu semualah. Berkat lah tambahan lagi lah ni lebih-lebih lagi berkat berhimpun mereka itu sahabat dengan Nabi. Nak tahu mana lagi? Kita dijawab subhanallah. Tak faham dah? Kalau gitu elok sangatlah kalau sahabat tu dia ijtihad apa salahnya. Tapi belum ada heboh lagi masa tu. Bab ijtihad tak banyak lagi. Tak heboh lagi. Setakat Syafi'i, imam-imam yang 4 tu barulah heboh ijtihad. Baru jadi mazhab. Dulu tadi mazhab sahabat kan. Tak heboh lagi. Mazhab tak ada, mazhab kecil-kecil. Bukan mazhab besar. Faham dah tu. Tambahan lagi berkat. Tulis tu. Al-barakatu. Berkat atau ta'rif dia. Al-barakatu. Alif lam barakata. Ziyadatul khair. Zai ya alif da ha ziyadah. Al-khair alif lam khayar. Al-barakatu ziyadatul khair al-ilahi. Alif lam alif lam ha ya al-ilahi. Ziyadatul khair al-ilahi. La lam alif sikok. Al-kasbi. Alif lam ka sin ba. La al-kasbi. Ziyadatul khair al-ilahi la al-kasbi. Kejam ni. Al-barakatu ziyadatul khair ilahi la kasbi. Berkat itu tambah kebaikan, tambah kebajikan yang bahasa ketuhanan, bukan usaha kita. Ambil faham semua. Aku nanti mengaji nak ambil berkat tu guru. Jangan kata lagu tu. Tak kena. Aku nanti lupa mengaji nak ambil berkat tu guru. Apa berkat? Mengerti berkat. Ziyadatul khair al-ilahi al-kasbi. Mak tulis dia. Bahasa Melayu, bahasa kita. Berkat itu bahasa kita.
berkat itu bahasa kita. Berkat itu ialah kemujuran, mujur. Berkat-berkat itu mujur, kemujuran. Jadi, yang cakap tak kenal pula orang nak marah apa katamu. Jadi, birti mulai tak apa. Lagu mana? Bahasa kita Melayu, berkat itu kemujuran. Kemujuran. Aku pun mujur boleh. Berkat ni bukan usaha al-kasbi, bukan usaha kita. Tuhan tambah. Misalnya, dia buat benda, kita buat benda, dia pun benda dia tu sama luas dengan benda kita. Benda dia dengan benda kita sama luas. Boleh padi pun sama banyak. Orang makan pun 5 orang, kita pun 5 orang. Itu tunjuk berkat. Benda sama luas. Boleh pendapat isi benda tu pun sama banyak. Makan pun dia 5 orang, kita 5 orang. Tapi hak kita makan tak habis lagi, hak dia habis dah. Hak dia habis lama dah. Hak kita tak habis lagi. Tu orang panggil makan sikit kenyang. Makan sikit kenyang. Tak luar lah. Hak dia makan banyak pun tak cukup. Tak habis. Itu berkat kemujuran. Mujur Tuhan bagi. Bukan usaha kita. Berkat-berkat itu kemujuran. Berkat ilmu. Apa berkat? Boleh sikit lah. Tapi boleh mengajar. Kau ni mengaji banyak pun tak boleh. Tak berkat. Faham dah? Ingat. Ni nak mengaji, nak ambil berkat tu. Aku pun mujur boleh. Nak beri mula. Yang kata lagu tu, aku pun mujur boleh. Nak beri mula. Mau nak ambil berkat aku. Jangan kata lagu tu. Aku nak tumpang mengaji. Mudah-mudahan Tuhan beri berkat kat aku sama. Lagu tu. Jangan ambil hak dia. Boleh. Ambil hak dia pun mujur boleh. Nak beri mula. Mudah-mudahan Tuhan bagi berkat kat aku sama. Jangan ambil berkat tu. Nampak? Berkat tu hak Tuhan bagi. Bukan usaha kita. Satu orang dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa tu Abu dia kata? Apa dia Rasulullah kata? Cari makan tak cukup, cari makan tak cukup. Kawan tu jiran saya tepi rumah dia kata, boleh tak banyak mana tapi makan tak luar. Boleh tak banyak mana tapi makan tak luar-luar. Abu ni boleh banyak, dia kata makan tak cukup. Mau makan tak bismillah kau. Tak lagi bismillah dia kata. Sungguh dah. Bismillah telah berkat. Jadi dia tak lagi bismillah. Bismillah. Berkat. Nak berkat. Ilmu gitu juga. Bukan nanti banyak. Berkat. Allah tak tambah. Kalau nampak kata apa? Kalau boleh banyak tak berkat nampak apa? Berkat tak nak. Dan berkat berhimpun dengan Nabi. Kadang dia berhimpun dengan Nabi, Allah Ta'ala bagi berkat. Macam berkat di Nabi tu. Sahabat-sahabat tu berkat. Tambahan lagi berkat. Sahabat-sahabat tu berhimpun mereka itu dengan Nabi Sallallahu. Daripada berhimpun dengan Nabi, berkatlah. Kita lah ni nak berhimpun dengan siapa? Ni berhimpun dengan artis tu. Nyanyi. Berkat kepala tu. Berhimpun dengan ulama. Jadi lagu tu. Jadi man jalasa ulama faqad jazani. Man safahal ulama faqad safahani. Ada. Man jalasa ulama. Siapa-siapa duduk dengan ulama, Nabi kata, supaya duduk dengan aku lah. Tak ada aku tak apalah. Aku mati dulu. Kalau aku mati dulu, Nabi kata mungkin duduk dengan ulama. Macam duduk dengan aku dah tu. Man safahal ulama faqad safahani. Siapa-siapa berjabat dengan ulama, macam berjabat dengan aku lah dia kata. Tak dengan aku pun tak apalah. Faham? Tu. Dia jadi lagu tu. Nang safahal ulama faqad safahani. Siapa-siapa bersalam dengan ulama, macam jabat dengan aku. Tak jumpa dengan aku tak apalah. Berkat. Itu kata berkat tu. Tambahan lagi berkat berhimpun mereka itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis.
Kedua dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka nurun nafi'ah wa rizqan ma'al salihah wa sa'adatan darul muslimin wa anta khairu rabbana atina fid dunya وصلى الله على سيدنا محمد النبي والحمد لله رب العالمين. لا الكسبي